Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan, salam di alam maya dan teriring dengan doa agar saudara bahagia. Apa khabar saudara Zailani Zainal? Terima kasih sebagai orang pertama hadir dalam pencerahan malam ini. Kita hari ini ya, saudara Bonda Hani, apa khabar saudara Zamari LC, saudara Roslila, terima kasih, saudara Pak Chu, apa khabar saudara Syed Najib. Saya sentiasa mendoakan anda sentiasa bahagia. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Hamid Abdullah, saudara Rina Din, saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara, saudara Nur Azwa, saudara Razali Johari, saudara Amy, apa khabar Mi? Moga sehat. Kueli Suruh, Sagalamo, nama macam-macam nama seronok saya tengok kadang. Cik Pauzur, Cik Omar, Halimah Hashim, apa khabar puan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Faizal Santana, aduh, kumpulan Black Magic Woman ni. Salam dari Pasir Gudang, saudara Muhammad Rosdi, apa khabar? Moga di Johor tak ada ribut lagi ya. Saudara Nur Raifah Samad, saudara Nur Maria, Zubir Baka, Wak Sukimin, Junaidi Adil, Mat Zaki dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan santuni usai pencerahan saya malam ini. Baik, saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan apa yang berlaku di seluruh negara hari ini dalam kita menghadapi COVID-19. Hari ini Ahad 8 Ogos, saudara, kita menghadapi suasana yang masih lagi merudum dalam keadaan yang agak suram kesan daripada serangan virus corona. Jumlah hari ini adalah 18,688 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan sudah 1,262,540 orang. Dan hari ini adalah merupakan hari yang paling sedih kerana terlalu ramai yang kembali ke rahmatullah, yang tewas kerana gagal untuk menghadapi serangan virus corona dengan mencatatkan sejumlah 360 kematian, saudara. Jumlah kematian sudah 10,749 warga kita. Jadi sebab itulah saya sentiasa mengingatkan anda supaya jaga kebersihan diri dan jaga apa ni dah kena ganggu saudara Masnah. Sabar saudara. Kalau dah ganggu nanti sekejap lagi masuk dalam Instagram. Saya Instagram tu sebab dia cuma program dia 40 minit. Selepas saya usai pencerahan, bila selepas saya bagi mutiara kata, saya terus mulakan Instagram kita. Dan dia jadi, saudara, jadi itulah keadaannya. Di Perlis hari ini nampaknya alhamdulillah dia susut balik kepada single digit. Semalam 41, hari ini 6. Di Kedah masih terus meningkat. Di Kedah, saudara, semalam 1,514, hari ini 1,610. Di Pulau Pinang susut 694, tetapi di Perak masih lagi meningkat. Yuk warga Perak ni, semalam 774, hari ini 861. Di Selangor sedikit susut, semalam 7,084, hari ini 6,565. Perhampiran kawasan saya sudah dipagar dengan kawat besi, kawat ini berduri. Tak jauh pun, sepelaung saja dari rumah saya. Kerana kabarnya dekat 3,000 orang yang terkesan oleh virus corona di seksyen 5 dan seksyen 4 rasanya ya, saudara. Dan di Selangor 6,565, di wilayah Persekutuan 1,883, sedikit susut tapi masih lagi 1,883. Di Putrajaya meningkat balik, semalam 56, hari 63. Begitu juga di Negeri Sembilan. Apa kena kau janganlah hai. Lotih dia tengok ni di Negeri Sembilan ni. Semalam elok dah cantik dah, turun 884. Hari ni naik balik ni. Kak Mawar apa cerita? Menjerit sikit Kak Mawar. Sebab hari ni di Negeri Sembilan 1,140 warga yang telah dijangkiti oleh virus corona. Di Melaka juga naik. Semalam 414, hari ni 526. Begitu juga di Johor. Semalam 1,182, hari ini di Johor 1,308, saudara. Tinggi.
Tapi Pahang nampak gayanya ada sedikit susut, ya, daripada 930 kepada 602, tetapi di Terengganu meningkat terus. Daripada 425 2 hari dia bertahan 425, hari ini dia naik kepada 598 warga di Terengganu. Di Kelantan ada sedikit susut tetapi bukan jumlah yang baik, sebab semalam 930, hari ini 870. Begitu juga di Sabah juga ada peningkatan. Semalam 1251, hari ini 1255 di Sabah, hari ini 1379 warga Sabah yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma di Labuan tu alhamdulillah lah kekal, masih lagi single digit, itu 2 orang saja yang direkodkan dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Sarawak juga ada peningkatan. Semalam 573, hari ini 581. Itulah gambaran yang saya dapat berikan kedudukan COVID-19 yang mengundang kematian 360 orang hari ini, saudara, ya. Dan untuk hari ini 8 hari dalam bulan Ogos, jumlah keseluruhannya sudah 149,268 orang. Dalam tempoh 8 hari, warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hati, saudara, jaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial, dan hanya kitalah jaga diri kita. Itulah yang terbaik, saudara. Tazkirah singkat saya hari ini, keutamaan kita dalam berjemaah. Sebab itu saya minta supaya kalau boleh dalam solat subuh dan isyak. Kerana dari Uthman bin Affan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat isyak dengan berjemaah, maka seakan-akan ia mengerjakan solat setengah malam. Dan barang siapa yang solat subuh dengan berjemaah, maka seakan-akan ia mengerjakan solat semalaman suntuk. Jadi artinya, saudara, bila masjid masih lagi kita tak dapat berjemaah, kita menghadapi kekurangan dari segi ibadat kita dengan Allah SWT. Kerana dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dia kata seandainya manusia mengetahui keutamaan solat isyak dan subuh dengan berjemaah, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Begitulah tingginya nilai kalau kita dapat berjemaah. Tapi kesan daripada COVID ini, kita masih lagi terhalang. Berdoalah kita supaya kita dapat sama-sama mengerjakan solat berjemaah bersama-sama, saudara, ya. Jadi itu harapan saya dan harapan kita bersama. Jadi kepada warga ini Instagram, apa khabar, saudara? Mutiara kata kita hari ini untuk warga Instagram dan untuk semua orang yang mempelajari kebijaksanaan tapi tanpa menerapkan kebijaksanaan itu dalam hidupnya adalah seperti orang yang memasuki ladangnya tanpa menaburkan benih. Anda bijak seperti orang masuk ke ladang tidak menggunakan benihnya. Khabar saudara Haris Wahidi, saudara Bahrul Hisham, saudara Rohani Syab dan Mazlan Khatib, ya, saudara. Ini warga di melalui Instagram. Sebab saya Instagram ni saya lewatkan sedikit. Saya minta maaf, saudara, sebab memang tempat saya lewatkan kerana waktu di Instagram ini terbatas, berbeza dengan waktu di Facebook. Tapi bagaimanapun Facebook ni selalu kena ganggu. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Besok hari bekerja bagi teman-teman yang telah pun mendaftar untuk mengeluarkan carumannya. Saya mendoakan agar anda memperolehi bayaran yang sepatutnya anda terima. Bukan duit sesiapa, duit anda sendiri, ya. Jadi dalam keadaan begini, saya harap kalau dapat berhati-hatilah, berjimat cermatlah dalam keadaan yang sedikit. Saya tahu seperti mana yang selalu saya nyatakan, ia diumpamakan seperti kain pelekat yang tak cukup. Tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat. Tetapi apakan daya, itu saja yang kita ada. Nak harapkan sekarang ni, tadi saya dengar daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri ingatkan ada pengumuman-pengumuman penting, pengumuman untuk kita. Tapi nampak gayanya hanya tentang boleh makan di kedai, tu pasal 2, 3 dan sebagainya, boleh rentah daerah dan sebagainya. Tetapi tidak ada cahaya ekonomi yang bagi saya kecewa. Tetapi apakah daya, kita harus menjalani kehidupan. The show must go on, saudara. Jadi saya juga mengharapkan agar pihak bank segeralah memutuskan tentang suasana bagaimana caranya agar peminjam pelanggan anda supaya mendapat moratorium sebaik mungkin.
Ini bukan pasal apa, kadang ni tamat tenat. Tadi saya walaupun tak sempat keluar rumah, boleh katakan telefon saya daripada pagi, semalaman tak dapat tidur. Awal pagi telah dikejutkan oleh teman-teman yang bertanya itu dan ini. Lain tak ada keluh kesah rakyat, rintihan rakyat tentang kehidupan yang semakin getir. Saya pun dalam keadaan begini, saya terfikir apa akan nak jadi pada warga bangsa kita dalam menghadapi hari-hari mendatang yang penuh dengan kegetiran. Saudara, saya bersama-sama dengan anda, saya juga harus merasai apa yang anda rasai. Dan saya mengharapkan agar pimpinan negara turut dapat merasai pedihnya rakyat di bawah ini. Jadi bagaimanapun sila ambil perhatian, saudara, kalau ada orang yang menghubungi saudara menggunakan Amir Hijaz Pen ini, kalau boleh delete teruslah, tak payah layan. Sebab saya tahu masih ada lagi skamer-skamer yang mahu mencari keberuntungan dengan tipu daya, tipu helah mereka. Saudara, itulah saudara Duan Zain, duit dah pocik. Saya khawatir, saya rasa mungkin gamaknya untuk masa-masa mendatang, tak tahulah. Saya sendiri dijengah kebingungan. Jadi kalau saya pun bingung, apatah lagi mereka yang menghadapi suasana sebegitu. Yang dapat saya lakukan hanyalah untuk menyatakan keprihatinan saya. Sebab nak buat macam mana, kita berada kuasa. Citra belum masuk, lambat pula ya saudara Zulkaya. Sabar-sabar saudara, berusahalah. Indonesia KDNK dah naik, tak silap 3%. Yalah, itu kat negara ini jiran kita terus naik, kita masih lagi berada dalam keadaan yang tercorot saudara. Okey, kalau ada orang menggunakan nama saya, jangan layan saudara ya, jangan dilayan. Sebab saya tidak pernah meminta sesiapa pun bagi pihak saya. Kalau saya sendiri yang bercakap, itu betul-betul saya ya saudara. Itu peringatan saya. Baik, perbincangan kita malam ini adalah meniti batas kemerdekaan. Kita ni lagi 23 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Tapi apakah kita masih merdeka? Sabar dulu. Sebelum saya memberi pencerahan ini, kita santuni dulu. Apa kata pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, menguning padi indah dikelik, menghijau rimba penenang mata. Sudah jadi pemimpin terpilih, sayang berlumba mengumpul harta. Jadi menguning padi indah dikelih tu bahasa orang Kedah, bahasa orang utara ni dikelih, dilihat, dipandang. Awak tak kelih ke? Macam itulah. Jadi Pak Nazir ni orang utara. Jadi dia kata menguning padi indah dikelih, menghijau rimba penenang mata. Sudah jadi pemimpin terpilih, sayang berlumba mengumpul harta. Jadi Pak Nazir pun merasakan kecewa jugalah dengan sikap pemimpin yang memikirkan diri dia sendiri saja, yang tidak memikirkan soal anak buahnya. Jadi saya cantik juga bila pembayang, maksudnya bila kata menghijau rimba penenang mata. Memang Allahyarham bapa saya dulu berpesan untuk mata kita, untuk sejuk mata, elok kita pagi-pagi carilah pemandangan yang hijau, rumput ke, pohon-pohon ke. Itu jadikan amalan orang tua dahulu. Sambil saya memberi pencerahan ini, ada ilmu yang saya dapat, petua, ikutlah saudara. Jadi tengok apa, jangan kita tengok benda-benda yang merah ataupun berwarna putih. Ini boleh membuatkan mata kita cepat rosak. Tapi kalau kita dapat melihat apa pemandangan, keindahan, kehijauan, lembut. Jadi saudara, saya pun dah lama duduk di tengah kota raya ini sebab itu terpaksa pakai cermin mata. Baik, apa kata Pak Nazir lagi? Katanya rumpun dalu di ranting ara, tepi titi ke kampung senang. Tidakkah malu pemimpin negara bisingnya seperti wayang Cina? Jadi Pak Nazir juga mengatakan tak malu ke pemimpin negara ni, pumpang macam wayang Cina, macam opera Cina. Zaman dulu zaman saya lah, waktu saya kecil-kecil dulu, kalau bila datang, kalau di Lumut dulu pesta Lot Lumut, ataupun kalau di Kedah tu adalah bulan-bulan tertentu dia ada opera Cina. Cong ceng bisingnya, tapi tak ada apa pun. Jadi pemimpin kita ni berterabur, gaduh sama sendiri tapi tak ada keberhasilan. Terima kasih Pak Nazir atas sudi pantun yang cukup indah. Saudara Kamarudin Ramli, Mistitanismo dan bangsa majoriti, apa tu Malaysia tak tahulah. Ya, sangkut-sangkut lain tak clear saudara Jamaluddin, saya tak tahu macam mana nak buat.
Sebab saya tengok nampaknya okey. Jadi saudara okey tak okey? Volume kurang clear. Aduhai, kalau volume kurang clear kena naikkan sikit. Naikkan sikit rapat ke mulut saya. Okey, adakah dengar sikit? Okey, mesti menang Datuk. No, mesti menang. Tak apa, sabar. Dan saya ingin memberi peringatan kepada saudara, mereka yang menyunting live saya ini dan dimasuk ke dalam YouTube, anda bertanggungjawab. Saya tak tanggungjawab sebab saya tengok semalam saya punya live semalam tu ada 3-4 suntingan yang dilakukan. Sebenarnya lari daripada maksudnya. Saya maksud lain, jadi lari maksudnya. Cuma saya katakan tadi, kalau nak ambil dari awal sampai akhir. Saya tak marah supaya orang faham. Suara kuatkan sikit Datuk. Suara kuat dah ni tu. Jadi saya mengharapkan agar saudara yang nak menyunting bertanggungjawab lah. Saya tidak akan bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Baik, dalam keadaan begini saudara, saya cuma mengingatkan bahawa pencerahan ini adalah pencerahan politik yang mengikut kefahaman saya dan mengikut pengalaman saya dan mengikut pengetahuan saya, tidak lebih daripada itu. Ya saudara, jadi prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi mungkin pandangan saya tak betul, anda boleh ketepikan saja. Jangan pula itu jadikan sebagai pegangan, tak boleh. You must agree to disagree, mengikut minda masing-masing. Kebebasan negara ini adalah negara bebas dan kita mengamalkan prinsipnya. Warga kita adalah warga cinta damai dan warga yang menyantuni keharmonian. Ya. Utara okey ya, Lostang okey, terima kasih. Zainon Mak Zain clear, terima kasih. Baik saudara, dalam keadaan hari ini saudara, yang saya ingin nyatakan bahawa macam semalam lah saya katakan berhubung dengan kemunafikan politik. Saya sebenarnya duduk di rumah sambil tengok Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Saya kadang-kadang naik jijik lah melihat percaturan politik. Orang politik ni bertambah munafik dia orang. Memang kita tahu bahawa politik itu adalah the art of deceiving mankind. Prinsipnya saya tahu bahawa politik itu adalah the art of deceiving mankind. Tetapi kalaupun ia suatu seni percaturan insania, ataupun the art of deceiving mankind ini, maka ia tidak seharusnya dijadikan serakah nafsu untuk membolehkan diperlakukan apa saja tindakan atas nama politik. Memang the art of deceiving, tetapi bukanlah dengan serakah nafsu kita. Kita lakukan apa saja penipuan, kita mengongkong minda rakyat, itu tak betul. Benar, politik juga adalah ibarat seperti pemburu. Orang yang terlibat dalam politik ini seperti pemburu saja. Mereka cuma mengintai mangsanya dengan penuh kecurangan. Sebab itu saya kata, jangan percaya sangat dengan orang politik ni. Dan jangan sesekali diwujudkan elemen penipuan tanpa sepadan. Orang kata, berpada-pada lah. Asyik berpolitik, menipu, cakap itu, cakap ini, hari ini cakap lain, besok cakap lain, lusa cakap lain. Jadi rakyat jadi bingung. Kerana sebab saya kata, batas percaturan dalam politik memisahkan ummah apabila hadirnya pemimpin yang sanggup melakukan apa saja atas nama politik. Dan akhirnya ummah terpisah. Kita jadi berpecah belah. Kita jadi berantakan sesama kita. Kita hilang kasih sayang, persaudaraan sesama insan. Walaupun kita berada dalam lembah kemunafikan yang cukup menjijikkan, percaturan politik melakukan sananya. Jadi untuk atas nama untuk menggapai kuasa, mereka bukan sekadar berbohong ataupun mereka curang dalam persahabatan. Malah ada yang sanggup menjual maruah diri dan menjual maruah bangsanya hanya kerana untuk mencapai matlamat politik. Jadi sebab itu saya tadi ada nampak ada satu kiriman pelayar petang tadi menghantar pada saya. Dia kata cantik juga tulipannya. Saya lupa nama, saya tak tahu di sini. Dia kata dululah waktu kita pasca kemerdekaan, kita miskin. Orang Melayu hina saya. Dan dulu bangsa kita dilihat seolah melarat. Betul. Waktu kita awal kemerdekaan dulu, saudara tidak mengalami, saya mengalami warga pasca kemerdekaan. Mungkin anak-anak muda, pimpinan pemuda hari ini tidak dapat merasai melaratnya kehidupan kita. Boleh bertanya dengan ibu saudara, boleh bertanya dengan bapa saudara ataupun keluarga tua anda. Ada kalangan dalam keluarga yang terpaksa menghentikan pendidikan pelajaran hanya sekadar tingkatan SPM atau SRP saja, ataupun dulu LCE, Lower Certificate of Education. Setakat itu saja kerana tak mampu untuk meneruskan pendidikan kerana tidak cukup wang.
dan dia nak demi pengorbanan untuk adik-adiknya, maka abang ni tadi yang sulung, kakak ke nombor 2 atau nombor 3, mereka berkorban untuk tidak meneruskan persekolahan agar adik-adiknya dapat persekolahan. Kerana dulu keluarga orang Melayu kita ni ramai. Bukan macam sekarang ni dengan adanya perancang keluarga dan sebagainya. Jadi sebuah keluarga tinggal 2-3 orang aja anak-anak. Dulu sebuah keluarga tu paling sedikit pun 6 orang, 7 orang. Jadi anak-anak yang sulung nombor 2, nombor 3 ni redo untuk berhenti asalkan sumber kewangan kita dapat diberi pada adik-adiknya untuk meneruskan pendidikan. Maka adik-adiknya inilah yang berjaya sampai ke Menara Gading. Itu dulu, begitulah susahnya kita. Dan jadi bila adanya parti siasat seperti parti politik, apatah lagi tentang UMNO. Jadi akhirnya mereka yang menyertai berada dalam keberadaan dalam UMNO ni berjaya mencipta nama waktu itu, saudara. Tetapi bila mereka berada di anjung kuasa, mereka lupa diri. Mereka hilang ketaatan, kesetiaan. Akhirnya mereka mengkhianati bangsa. Dan benda ini, rentetan itu masih berterusan sampai hari ini, saudara. Itu yang saya nyatakan. Pimpinan-pimpinan di anjung kuasa, jangan khianat pada rakyat. Jangan khianat pada bangsa sendiri. Bila ada jadi menteri, atau menjadi menteri besar, jadi esko kerajaan negeri, jadi timbalan menteri, mereka kadang-kadang sebelum menjadi menteri, sebelum menjadi berada di anjung kuasa, persahabatan memang begitu kukuh. Tapi selepas itu saya ketawa juga, saya dengar Ustaz Azhar Idrus, dia marah betul dengan teman-temannya, lebay-lebay lah. Dia kata sebelum tu dia kata, wah anak ente baiknya, sekarang ni nak jumpa pun ke appointment. Dia kata bodah lah, dia pun nak bosan. Jadi ini sikap kita menghalang persahabatan. Tidak sepatutnya begitu. Kita bila dah berada kuasa, dalam keadaan kalau senang lenang, bertambahlah sepatutnya kita menyantuni teman-teman. Kasih sayang kita dipertingkatkan lagi. Ukhuwah. Ini tidak. Bila berada di anjung kuasa, seolah mereka itu superior. Itulah timbulnya perkataan orang-orang kayangan. Jadi mereka merasakan diri mereka itu hebat. Dan lupa. Tidak lagi merasai kepedihan kawan-kawan, teman-teman yang susah. Jadi, dan kalau ada peluang untuk mencari rezeki, dibagi-bagi, dibedak-bedak sesama mereka. Sebab itu semalam saya nyatakan, ada menteri baru dapat jadi jawatan saja, sudah pun menggunakan kuasa dia meluluskan projek yang tak sepatutnya. Tender-tender itu diberi secara perunding terus. Patut biar dilaksanakan, masuklah semua tender supaya dapat dikurangkan. Kalau sesuatu tender kerajaan digunakan secara rutin terus, maka harga tidak dapat dikawal dengan baik. Akhirnya bahan-bahan itu sepatutnya nilainya RM10 jadi RM100. Ini yang berlaku sampai hari ini. Sebab itu bakul-bakul makanan, saya dapat tengok gambar yang hantar pada saya. Saya mengeleng kepala. Kenapa begitu sekali? Peruntukan yang kerajaan beri untuk satu bakul makanan katalah RM300, tetapi yang ada dalam itu RM360 saja. Kenapa mereka sanggup melakukan begitu? Menimba kekayaan yang sementara dalam derayan air mata rakyat. Tadi saya sempat berbual dengan seorang sahabat saya bekas pegawai tinggi tentera. Dia mengatakan bahawa dia kata dekat Mindef tu, dia kata ngeri lah, dia kata sebab negara memerlukan peralatan serba canggih untuk mengawal sempadan kita, untuk mengawal keselamatan negara kita. Tetapi kalau mereka yang berada di anjung kuasa yang memikirkan tentang kepentingan diri, maka kadang-kadang peralatan yang diberikan itu tidak setaraf yang mana yang diperlukan oleh negara. Kita punya kewangan yang banyak, kita punya peruntukan yang besar. Tapi kenapa peralatan itu kadang-kadang tak sebegitu. Malahan saya dengar sendiri, pesan helikopter tak sampai, pesan kapal tak sampai, peralatan lagi dikurangkan. Ini kadang sepatutnya sesuatu kontrak itu hendaklah dibuka secara tender dan dielakkan elemen korupsi. Sebab itu korupsi ini sebenarnya adalah menghancurkan negara kita. Negara boleh hancur hanya kerana korupsi. Saya bersetuju dengan sahabat saya Datuk Syamuddin Yaakob, sahabat saya dari kumpulan Karang Kerap. Beliau sekarang ini meneruskan usahanya memerangi wabak korupsi, dan kita harus sama-sama menentang korupsi. Jadi kalau saudara melihat ada elemen-elemen korupsi, harus kita ketengahkan. Jadi sebab itulah hari ini kita melihat pemimpin yang khianat pada bangsanya. Lain tak ada kerana merasakan dirinya sudah berada di atas dan konon-konon tak akan jatuh. Mereka lupa bahawa langit itu tidak sentiasa cerah.
Jadi keadaan itu membuatkan aktiviti ataupun kegiatan korupsi melebar. Malu kita sebagai bangsa yang dilihat sebagai bangsa yang begitu banyak terjebak dalam korupsi. Tadi saudara buat kiriman culipan pada saya mengatakan Indonesia sudah naik dia punya KDNK. Sebab negara Indonesia sekarang ini sudah mengurangkan, mementeras elemen korupsi. Dulu saya ingat, selalu saya katakan, dulu bukan sekarang. Dulu kalau kita pergi ke Jakarta, kalau pergi ke Bandung, kita naik pesawat, bila sampai jumpa dengan pegawai immigration, oh, selamat datang Pak, apa khabar Pak? Baik, dia pun cop kita punya pasport. Kita pun masuk. Selamat bershopping Pak ya. Kemudian besok atau 3-4 hari atau 5 hari kemudian kita nak balik. Bila kita nak balik tu dia kata, wah ada banyak oleh-oleh Pak? Banyak. Ada juga sedikit. Okey, sila tengok. Kemudian apa dia pesan? Pak, barang-barang dia beli tu boleh bawa balik Pak, untuk keluarga ya. Tetapi itu rupiah yang ada tu tinggal di sini Pak ya. Secara tidak langsung mereka meminta korupsi. Dulu pegawai itu, dia rupiahnya tinggal sini Pak ya. Barang-barang boleh balik Pak, Bapak boleh pulang selamat ya, tapi rupiahnya tinggal ya. Itu cara halus mereka. Tapi hari ini aktiviti dah tak ada. Sebab itu Indonesia sekarang membangun dengan sistem. Dan sekarang kita pula yang terjebak dalam korupsi yang begitu tinggi. Saya mengharapkan agar kaki tangan kerajaan yang diamanahkan oleh negara berkhidmatlah sebaik mungkin. Kemudian saya melihat tentang politik projek, politik tali barut. Dan masalah sekarang ni kita ramai mereka dia menjadi tali barut kapitan-kapitan. Kalau mereka buat sendiri tak apa juga. Saya tahu ada menteri yang dapat projek tapi atas nama anaknya. Tapi apakah benar-benar syarikat itu milik anaknya dan diusahakan oleh anak dan keluarganya? Tidak. Dia adalah menjadi orang-orang ataupun upahan kepada kapitan-kapitan. Jadi akhirnya mereka mengecap kekayaan yang tak sepatutnya. Yang terpaksa dipikul daripada hasil wang rakyat. Parti kita tak cukup kursi tu. Kita kena pasang strategi saudara lapar pro. Sebentar lagi saya akan santuni persoalan saudara daripada Laparpo. Saudara Safir Safari, saudara Maznah Cenai, saudara Syuhami, saudara Basiri. Terima kasih join bersama dengan Instagram. Perkara dia lama Anwar Ibrahim sebut tapi dia ditendang dan ditumbuk. Saudara Syah Kazai. Dan ini masalah ini kita bangkit di Indonesia dulu diutarakan dimulakan oleh Amin Rais. Tapi memanglah orang yang berjuang dengan untuk negaranya, untuk rakyatnya selalunya dia tidak akan berada di anjung kuasa. Amin Rais bila Indonesia berjaya meruntuhkan dinasti Soeharto, dia tak ada ke mana-mana pun. Tapi hari ini naik Jokowi, tetapi negara itu, rakyat itu dapat menikmati keberhasilan daripada perjuangannya. Macam di Filipina satu ketika dahulu apabila Jose Rizal menentang tentang Belanda. Dan kenikmatan itu dia dinikmati oleh warga di Filipina. Tapi sementara, begitu juga banyak negara-negara lain saudara. Dan kita mengharapkan akan lahir lebih ramai lagi pejuang-pejuang bangsa kita yang menentang setiap kebobrokan dalam politik, dalam pentadbiran. Saudara, saya hari ini terpempan juga. Sebab semalam saya mengatakan 3. Tapi rupanya bukan 3. Kusangka 3. Rupanya bukan 3 saudara, rupanya 4. Ini sebenar-benarnya tentang rasuah politik. Iaitu semalam rupanya bukan 3 ahli parlimen DAP yang cuba diberi rasuah oleh pimpinan yang sedia ada untuk mencari keabsahan mereka yang sudah mula mengalami defisit ataupun kehilangan, keruntuhan keyakinan dan tidak mempunyai majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat yang membolehkan mereka terpaksa meninggalkan anjung kuasa. Jadi sebab itu dalam upaya mereka sanggup mengupah ataupun bertemu ataupun mengundang 4 orang rupanya ahli DAP, bukan 3. Bukan 3 sangat 4 ya, yang cuba dibeli dengan sogokan. Dan saya keempat-empat ahli itu terdiri daripada 1 M. Kulasigaran daripada Ipoh, kedua Wong Kawoh daripada Ipoh Timur, ketiga Ku Poi Tiong Kota Melaka, dan keempat Kelvin Yi di Kuching. Dan keempat-empat ini mendakwa mereka ditawarkan boleh mendapat tawaran tunai dan jawatan dalam kerajaan seandainya mereka bersedia untuk menyokong pimpinan yang semakin hilang keabsahannya.
Jadi persoalan saya sini, kenapa pimpinan DAP? Ini persoalannya sebab sama hari ini mereka menuduh UMNO, menuduh pimpinan UMNO nak bekerjasama dengan DAP. Tapi dalam waktu yang sama anda melakukannya. Jadi selama ini didoktrinkan dalam fikiran, dulu kata kalau bekerja sama dengan DAP ialah parti politik, ideologi komunis dan sebagainya. Saya bercakap berkali-kali. Saya mengatakan bahawa kalaulah benar parti DAP itu ideologi komunis, kita berkuasa, kita boleh haramkan. Tapi janganlah dijadikan itu sebagai kambing hitam untuk kita melampiaskan, untuk dijadikan tagan, untuk kita meledakkan seolah kita lah dilihat sebagai pejuang bangsa. Oh, jangan bersama dengan DAP. Kalau DAP ini komunis, DAP ini itu begitu. Jadi bagi saya ini percaturan politik kan tak betul. Dan sekarang ni bila kamu merasakan kamu hilang kuasa, maka kamu pula lah memeluk DAP. Ini apa benda ni? Jadi sebab saya katakan jangan diracunkan fikiran rakyat. Kalau mereka juga sebagai warga negara, warga bangsa yang punya kebolehan, yang ada keyakinan dilantik oleh rakyat sebagai wakil rakyat, terimalah hakikatnya. Kalau parti politik, kalaulah dilihat mereka itu melakukan tindakan-tindakan sumbang, kita ada undang-undang. Tak ada masalah pada saya. Tapi kenapa didogmakan? Seolah-olah DAP ni benci sama sekali. Saudara, sedangkan bila kamu hilang kuasa, kamu beri tawaran. Berselindung dengan durian lah, harga durian tinggi lah, 30 lah. Kita faham lah. Jadi, saya kata, apa hal ni? Ini yang saya katakan tadi, kemunafikan berpolitik. Satu ketika kamu benci, maki dia orang. Tapi waktu yang sama, kamu nak peluk mereka. Jadi kita ni apa? Rakyat ni apa? Apakah anda mau merasakan rakyat ni bodoh, bengai, bangang? Rakyat hari ini sudah tahu segala-galanya ini di hujung jari. Jadi soal anda nak berpolitik terus tetapi jangan memperbodohkan rakyat. Saya tidak rela untuk melihat warga bangsa saya diperlakukan sebegitu. Kita bukan bidak-bidak di papan catur. Mereka nak jadi bidak-bidak di papan catur terpulang. Jadi saya rasa dengan tahun sebut kononnya lah ini pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang semakin tersasar sudah memperakui bahawa DAP bukanlah parti berideologi komunis. Ini satu masalah lagi, saudara. Apabila mereka sudah rapat dengan DAP, cuba nak menawarkan DAP, secara tidak langsung mereka memberitahu pada warga bahawa DAP bukan parti komunis. DAP bukan berideologi komunis. DAP bukan orang yang hina. Ini yang kita kena faham, saudara ya. Secara tak langsung tiba-tiba mereka menyerlahkan. Dia cakap mereka selama ini tak betul. Jadi apakah mereka masih membodohkan rakyat? Jadi begitu juga dengan tawaran kepada 5 orang ahli daripada parti, ahli parlimen daripada PKR. Kerana 4 daripada DAP itu dah menolak. Ya, mereka telah pun membuat laporan polis dan saya harap agar pasukan keselamatan pesat polis dapat melakukan siasatan. Mereka yang melakukan onar ini perlu dibawa ke hadapan sebab mereka ini mencetuskan bunga-bunga korupsi dalam politik yang penuh kehinaan, penuh jijik. Ya, jadi katanya dalam PKR terdapat 5 orang ahli PKR cuba dibeli semata-mata untuk memastikan keabsahan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk terus kekal menjadi Perdana Menteri. Ini bukan saya kata, ini adalah seperti mana dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution. Jadi persoalan saya sekarang ni, apakah parti keadaan juga sekarang ni dah boleh disekongkolkan? Boleh baik. Sedangkan naratif sebelum ini, sewaktu mereka baru dapat kuasa, masa itu Kerajaan Perikatan Nasional, PBM, splinter ataupun serpihan yang dibawa oleh Azmin Ali bersama dengan parti lebay-lebay itu semua tu dan sebahagian daripada ahli parlimen UMNO semua, dan PKR ini dilihat jijik. Jadi saya hairan. Dan bila saya berbaik dengan warga PKR, orang tuduh saya, kata saya ni khianat. Bagi saya tak boleh, kita tak boleh mengamalkan politik yang sempit sebegini. Jadi sekarang ni, apakah parti PKR Keadilan boleh disekongkolkan? Sedangkan naratif yang sering dibangkitkan, mereka memburukkan pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan nak bersekongkol dengan PKR. Sedangkan Datuk Seri Hamidi cuma bersahabat, berbuat telefon, berhubung, ada berjumpa dengan pimpinan PKR. Biasalah. Tapi mereka menawarkan. Datuk Saifuddin mendedahkan perkara ini selepas 4 ahli parlimen daripada DAP yang dilambai, digamit untuk bersama mereka.
Kata Datuk Saifuddin, 5 orang ahli PKR itu adalah pertama sekali adalah saudara Liau Siat Hui, iaitu ahli Parlimen Ulu Selangor, yang cuba digamit untuk bersama mereka. Kemudian ahli Parlimen Kuala Kedah, saudara Azman Ismail. Ketiga, Chan Mengkai, ahli Parlimen Alor. Keempat, saudara Muhammad Bakhtiar Wanci. Saya rapat dengan Muhammad Bakhtiar Wanci ini sebelum dia jadi ahli parlimen, sebelum dia terlibat dalam politik. Dia banyak menulis puisi dan kami saling berbalas-balas puisi. Ini saudara Bakhtiar ni, dia apa ke nama samaran dia, saya lupa dah. So kemudian beliau adalah ahli parlimen Balik Pulau, dan Nik Nazmi Nik Ahmad itu ahli parlimen Setiawangsa. Jadi menurut Datuk Saifuddin, dia kata sumber yang menghubungi kelima-lima ahli parlimen daripada PKR itu adalah dari nombor telefon yang sama. Cuma berbezanya skripnya agak berbeza. Ada juga ditawar jawatan menteri yang kosong sekarang katanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni tentunya kita rakyat dia keliru. Kenapa kamu pimpinan sekarang ni yang berada di anjung kuasa mengelirukan rakyat? Jadi selama hari ni bila kita nak baik tak boleh, kita nak buat tak boleh, mereka buat boleh. Ini tak betul. Saya mengharapkan, saya mengimpikan satu suasana politik di mana warga kita bebas untuk bersahabat. Saudara kena ingat, waktu di parlimen kadang-kadang saya nak jijik perangai dia orang ni. Di atas pentas, kita tidak akan bersama di Lim Kit Siang. Tapi mereka meneguk kopi bersama dengan Lim Kit Siang. Boleh bertepuk tampar dengan Lim Guan Eng. Tapi kalau dengar di atas pentasnya, kena ingatlah saudara, Lim Kit Siang ni datangnya daripada Batu Pahat, dulu komunis lah, begitu begini. Dalam dewan, kono-kono bertekak. Dalam lounge, boleh duduk semeja, boleh minum, bertepuk tampar. Apa ni? Jadi rakyat jadi bingung dengan perangai dia orang. Dan hari ini mereka menjaja lah. Sebab itu saya dapat tulisan dia kata, dunia berniaga manusia lebih baik daripada berniaga unta. Wow, itu kata Tuan Hussein Lempoyang. Saya dalam filem Piramli, setelah kadam Tuan Hussein Lempoyang dijual, itu Abdul Wahab dan Abdul Wahib. Jangan lupa ini filem 3 Abdul. Allahyarham Piramli telah memberi peringatan kepada kita, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya tengok kalau inilah keadaannya, saya minta lah supaya Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri memikirkan, kita pun dah masuk tahun keempat. Jadi eloklah adakan pilihan raya umum saya lah, once and for all. Tak payahlah nak fikirkan. Negara-negara lain pun ada juga pilihan raya umumnya. Saya, negara lain ada di Amerika ke, di England ke, elok je. Waktu pilihan raya diadakan di Amerika, waktu itu COVID ataupun virus corona menyerang Amerika, satu hari beribu-ribu orang mati. Di California lah, di Texas lah, tapi selepas tu okey. Ini masalahnya. Dan kita sekarang ni dalam meniti batas-batas kemerdekaan ini, saya terima juga kiriman daripada sahabat saya, saudara Azmi Muhammad daripada Kelantan. Dia kata ini buat MP UMNO yang semuanya dia kata tengah meroyan. Akhirnya kita melihat warga ahli-ahli parlimen yang sepatutnya kita panggil mereka sebagai yang berhormat, sudah hilang perasaan hormat kita. Rakyat sudah boleh menggelar mereka sebagai ahli-ahli parlimen yang meroyan. Yang memalukan saya lah warga UMNO. Kita tak kata meroyan daripada DAP, kita tak kata meroyan daripada PKR, kita tak kata meroyan daripada PAS suruh diam. Lebay-lebay ni sekarang ni tengah menyorok di sebalik dia punya lebay. Tak dengar suara pun, sesekali saja. Dia kata kalau sayangkan UMNO, katakan sayang. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan buat akar umbi ternanti-nanti, kata Azmi. North, South, East, West. UMNO is still the best. Jadi, we stand together with UMNO. Itu kata saudara Azmi. Sekarang ni dia kata katak-katak dah tak main lah, dia kata. Sekarang ni orang tak jual dah katak-katak. Semua sekarang ni main harga jual-jual adalah jual durian. Tak jadi menteri tak apa. Kerana apa susah, gaji wakil rakyat ada. Kenapa MP UMNO dan kerajaan PN takut sangat nak tarik diri? Ini keadaannya. Kerana kalau mereka berpegang kepada hakikat, rezeki ada di mana-mana. Sebab rezeki kita ditentukan oleh Allah SWT, bukan ditentukan oleh pimpinan-pimpinan yang berada di anjung kuasa sekarang ni. Jadi akar umbi hari ini mahu melihat kesetiaan mereka. Jadi kata Saudara Azmi, dia kata UMNO tidak menyokong Miadin dan kerajaan PN. Parti lain
akhirnya jadi tidak keruan. Kecoh dan penuh dengan kekaratan. Ini menunjukkan bila semua parti-parti lain kecoh, artinya UMNO itu masih dominan. Dia cuma yang merosakkan landscape politik kita ini adalah para parasit, para pengkhianat, para broker dan ejen-ejen. Mereka ini yang buat bising. Jadi kalau nak keluar, keluarlah. Apa ada masalah? Tak payah buat bising, tak payah buat kenyataan. Ini pantang saya jumpa dengan wartawan, jumpa penulis. Terus jumpa, oh saya nak buat kenyataan, buat apa? Nak keluar. You must have a guts. Jadi mereka ni sekarang ni semua macam kepala kura-kura, flip-flop. Kemudian saya menerima permintaan lah dari menantu saya, lama saya tak jumpa ni. Dia di kawasan di luar daerah. Dia kata, Pak, dia kata kalau boleh cuba Papa ulaskan apa terjadi dan apa akibat pada kerajaan Maidin dan apabila UMNO menarik sokongan. Saya kata tak ada masalah lain. Dia kata ada apa? Tarik sokongan tak ada permasalahan tarik sokongan. Tapi kalau dia satu orang yang berjiwa besar seperti pemimpin-pemimpin dunia, dan kalau dah tak ada sokongan dia berhenti. Kalau dia ada rasa perasaan, ada rasa malu. Malu itu sebagai daripada iman saya. Tapi bila dah tak rasa malu, dia tak peduli ya. Sebab itu kalau orang Kedah kena buat bodoh piang. Tak sokong lah, aku masih Perdana Menteri. Dah saya katakan berkali-kali, tidak ada sesiapa pun boleh mengundurkan Yang Berhormat Perdana Menteri setelah dia mengikat sumpah sebagai Perdana Menteri, melainkan melalui Dewan Rakyat. Orang tanya, banyak orang cakap dengan saya, dia kata, Agong tak boleh ke? Saya kata dalam perlembagaan, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengikut perlembagaan. Baginda menghormati sistem negara kita ini. Bahawa setelah seorang itu dilantik sebagai Perdana Menteri, dia kena dapat undi kepercayaan di Parlimen. Kalau tak buat, cannot do anything. Inilah masalahnya sebenarnya. Sebab itu saya katakan, dalam keadaan begini jangan marah siapa. UMNO pun bersalah juga. Sebab UMNO lah antaranya yang mendorong untuk meletakkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Disokong oleh PAS, Pak-lebay yang ada tu. Nah, of course lah dengan Azmin Ali, dengan Hamzah sebagainya. Dan dah jadi Perdana Menteri. Sekarang baru nampak. Kusangkakan Intan rupanya kaca. Nah, nak buat macam mana? Tapi dia pula ni ada para penasihat tadi yang meletakkan kepentingannya. Para penasihat kata jangan berhenti Tan Sri. Kita boleh lawan lagi. Ini jadi negara huru-hara sekarang ni. Dan saya melihat dah lebih setahun sejak keabsahan Yang Berhormat Perdana Menteri ini menjadi persoalan, tidak ada perancangan. Adalah pengumuman tapi tak dapat pelaksanaan. Kita rakyat susah. Saya kadang-kadang bosan nak bercakap tentang politik negara ini. Cuma rakyat susah, seolah-olah tidak dipikirkan langsung. They never concern about the people. Rakyat yang tak makan, rakyat yang bunuh diri, rakyat yang terkurung, rakyat yang tak ada kerja. Ini masalah yang mengganggu fikiran. Rumah tangga yang berantakan. Orang yang duduk termenung saja dan hilang semangat untuk terus hidup. Dan mereka tak fikir yang mereka lakukan adalah cerita politik supaya dapat mengaut keuntungan. Orang pencatur-pencatur politik yang di sekelilingi Tan Sri Perdana Menteri ini memberi nasihat, bukan dia beri nasihat secara jujur. Nasihat yang diberikan tidak lain tak bukan untuk mengekalkan kuasa supaya aku dapat peluang untuk duduk sebagai menteri. Kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti, aku pun hilang jawatan Perdana Menteri. Sedangkan bukan mereka tak tahu. Realitinya Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri juga tidaklah begitu sehat. Dan hari ini terbukti beliau sudah tidak ada keabsahan. There is no legitimacy. Kalau ikut dari segi jumlah sokongan, tinggal 98 orang saja. Sewajarnya kalau mereka berjiwa besar nasihat. Soal siapa nak dilantik Perdana Menteri kemudian itu soal lain. Ini yang dipikirkan, kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti, maka yang akan jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kenapa singular begitu? Seolah-olah kuasa agung diketepikan hanya untuk memenuhi desire mereka, mencari alasan. Tak sebegitu-begitu. Kalau Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri mengambil keputusan, okey, saya dah tahu diri saya tidak mendapat kepercayaan, berjiwa besar saya dengan ini meletak jawatan. Terpulanglah pada Agong untuk melantikkan, nampak mulia. Dan kita harus mencari perancangan. Hari ini suka tak suka, semua melihat dan rakyat majoritinya bersetuju bahawa pimpinan kerajaan ini gagal. Gagal ni kerana kita gagal menangani masalah COVID. Dan tak pasal-pasal sekarang ni dah 18,000 lagi. Bila nak susutnya? Kedua, rakyat masih terkurung di rumah tanpa ada perancangan.
What are you going to do with all this? Bukan seorang, saudara, berjuta. Berjuta warga yang terkurung di rumah. Yang tiba-tiba saja mereka seolah-olah dilanda oleh satu peperangan dan kita ini ditawan oleh musuh. Tak boleh bergerak daripada rumah. Nak cari pekerjaan tak boleh. Nak cari peruntukan makanan tak boleh. Apakah cukup dengan dihantar dengan bako makanan? Nilainya sepatutnya RM300, kemudian ada pula tangan-tangan yang parasit-parasit ni. Yang mau mencari kekayaan sendiri, yang sepatutnya RM300 bayar RM60 aja nilainya. Jadi rakyat menerima, cukup ke untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Bagaimana kalau sebuah keluarga itu 5-6 orang? Ini gambarannya, saudara. It is very serious matter. So sepatutnya Perdana Menteri berfikir secara jujur. Jujur seikhlasnya. Kerana kalau Tuan Sri melakukan benda ni sekarang, benda itu jangan lupa karma Allah SWT akan berlaku. Tak berlaku pada Tuan Sri, mungkin berlaku pada anak cucu akan datang. Fikir, dah tak ada kekuasaan. Jadi masalah sekarang ni saya melihatlah, macam saya katakan, badut politik bergentayangan di laman politik bangsa yang semakin terselah dengan budaya pingai seperti baral yang kehausan di padang pasir. Baral ni dia bukan unta tau, kandai. Jadi baral-baral ni ikut saja. Baral yang kehausan di padang pasir, jadi orang tarik dia pun ikut. Orang letak beban pun okey. Dan tunggu masa lah untuk disembelih. Itu gambaran sekarang saya lihat. Badut-badut politik begitu ramai sekarang. Dan ini tidak mencerminkan satu gambaran yang baik untuk politik negara kita. Dan kita sekarang ni kita dah menyantuni tentang titian kemerdekaan. Jadi jiwa merdeka yang diwarisi dari para pejuang bangsa saat kita menuntut kebebasan dari penjajah era negara dicekam pentadbiran BMA atau British Military Administration selepas zaman tentera Jepun hilang. Dulu kita punya pejuang-pejuang bangsa kita cekal semangatnya. Mereka tidak meletakkan kepentingan diri. Berapa ramai yang terkorban. Berapa ramai yang menggadaikan kekayaannya, menggadai tanah pasung untuk menuntut kemerdekaan. Jangan lupa sejarah itu. Anak-anak muda mungkin tak terlupa saat waktu Tengku Abdul Rahman nak pergi ke London meminta kemerdekaan, menandatangani perjanjian kemerdekaan. Orang kampung, isteri-isteri meleraikan emas di tangan untuk diberi pada Tengku sebagai modal, sebagai belanja di London. Jangan lupa, saudara, negara kita ni dulu banyak orang tak faham. Ini sebagai sedikit pencerahan. Kita mencapai kemerdekaan bukan daripada penjajahan, pentadbiran British. Kita mencapai kemerdekaan daripada tentera British. British Military Administration, pentadbiran tentera British. Ini kadang-kadang kita lupa. Fahamlah, sebab itu mereka mengirimkan untuk menjajah ini kita. Ini adalah dia punya general Stempler lah sebagainya. Ini usai 1942-45 bila pemerintahan tentera Jepun, negara kita ini diperintah oleh British Military Administration. Ini saya nak bagi sedikit pengetahuan kepada anak muda. BMA. Kemudian kita tidak lagi tertakluk kepada tuan-tuan tanah Kedaung daripada East Indian Company ataupun Syarikat India Timur. Dulu memang kita ada EAC, East Indian Company, Syarikat India Timur daripada Belanda. Kemudian bila zaman Jepun datang, habis Jepun datang BMA. Kita mencapai kemerdekaan daripada tentera British, saudara. Tentera British telah kuat, tetapi setelah orang Melayu melihat apabila raja-rajanya cuba dihina melalui perjanjian yang cuba nak dibawa oleh General Macmillan melalui dia membawa perjanjian Millennium Union, maka kita bangun menentang. Akhirnya penentangan itu mencapai kemerdekaan. Tapi di mana jati diri lagi? Sudah hilang, saudara. Dan hari ini mereka yang kononnya bergelar pemimpin, mereka sekadar hebat bertempur sama sendiri. Betul saya cakap, bertempurlah orang UMNO sama UMNO. Bergaduh sama sendiri. Dan hari ini kabarnya ketua-ketua bahagian sudah pun ada yang cuba menawan ketua-ketua bahagian UMNO.
untuk diberi adalah peruntukan-peruntukan tertentu. Apakah peruntukan itu sampai ke peringkat akar umbi? Tak ada. Saya dah cakap berkali-kali, tuntutan hari ini kita menarik sokongan daripada kerajaan hari ini, warga UMNO, kerana melihat kepincangan dan kesongsangan pimpinan negara hari ini begitu teruk. Jadi sebab itu kita kata sudah sampai masanya, sudahlah. Dan sepatutnya Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri mengundurkan diri. Be a man. Be a man. Tapi masalahnya orang keliling kata jangan. Sebab mereka takut. Kalau beralih ke dapat Perdana Menteri, maka beralihlah jawatan mereka. Tidaklah mereka jadi menteri. Itu cerita dia. Saudara Nordin Mat ni, UMNO kalau perintah negara lagi teruk, rakyat kena curi dari MP UMNO. Ini tak tahulah pula saya ni. Tapi memang saya tidak menafikan. Saya tidak menafikan bahawa sejarah silam UMNO juga ada pemimpinnya yang tidak melaksanakan amanah. Ada, bukan saya tak boleh menafikan benda ini. Ini sebab itu akhirnya rakyat menolak UMNO Barisan Nasional di samping dengan hasutan, fitnah dan sebagainya. Tetapi semua ini berlaku bukan hanya disebabkan oleh UMNO, disebabkan oleh pemimpin. Saya nak bagi tahu berkali-kali, jangan dicemari rumah UMNO. Rumah UMNO itu rumah suci, tetapi yang membuatkan ia dilihat kotor, yang dilihatkan ia dipandang jijik oleh rakyat kerana pimpinan. Saya cakap terus terang, ada menteri yang melihatkan kepentingan diri. Memang ada. Yang mereka terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Berkali-kali saya katakan. Tapi masalahnya kadang-kadang ni mereka ni tak kebijaksanaan terhad, tetapi masih mau jadi orang penting. Mereka merasakan bahawa mereka adalah mengepalai satu bala tentera. Jadi rakyat ini jadi sasaran. Negara kita ni sebenarnya siapa dapat menafikan suburnya negara kita ni? Kalau saya buat comparison antara Malaysia dengan Singapura, Singapura tak ada apa hasil. Singapura tak ada minyak, Singapura tak ada getah, Singapura tak ada timah, Singapura tak ada minyak sawit. Tetapi negara itu membangun walaupun kecil. Rakyatnya masih lagi hidup okey. Tapi bagaimana kita yang ada keberhasilan? Ke mana pergi hasil-hasil itu? Tanah-tanah kita diterokai secara sembrono oleh orang tertentu. Dan pemimpin kadang-kadang sanggup diri dia menjadi orang suruhan. Kapitan-kapitan. Letak nama di depan. Dapat kontrak beratus-ratus juta, beratus-ratus bilion. Tetapi apakah mereka sendiri yang melaksanakan kontrak itu? Tidak. Ini masalah yang kita hadapi. Dan sebab itu sekarang ni, mereka yang berada di anjung kuasa sekarang ni, mereka masih lagi berada dengan kuasa kerana melihat manisnya, adanya kepelbagaian, kemudahan, kepelbagaian peluang untuk mencari kesenangan hidup. Ini masalah sebenar-benarnya. Kalau mereka benar-benar ikhlas pada perjuangan, dah sampai waktunya tukarlah. Bila pertukaran berlaku, selalu saya katakan, new broom sweep the dirt better, iaitu penyapu-penyapu baru ni dia akan membuat sapuan yang lebih baik untuk membersihkan keadaan. Dan sekarang ni saya bercakap terus-terang, UMNO alhamdulillah. Anak-anak saya kata janganlah saya bercakap soal UMNO aja pak. Dia kata okeylah, saya bukan nak bercakap soal UMNO, tapi suka tak suka bila kita bercakap soal politik negara, kita tidak dapat lari daripada keberadaan UMNO. Sebab UMNO itu dominan sifatnya. Ada parti-parti yang lain. Dan tapi sekarang ini saudara, kalau dengan memaksa 3 juta ahli UMNO untuk mengadakan pemilihan, saya melihat ini satu pencabulan kuasa. Dah sekarang okeylah, tapi mereka takut. Sebab apa tujuan yang mereka lakukan sekarang ni? Adalah kerana pimpinan UMNO hari ini membuat keputusan minta supaya ahli-ahli UMNO tarik diri, ahli-ahli parlimen tarik diri sokongan. Jadi sebab itu mereka cuba untuk menguasai parti UMNO. Kalau tak dapat dikuasai, maka mereka akan jahanam ke UMNO. Ini sikap bagi saya, sikap tidak baik. Sebab itu dulu saya dah bercakap, berhati-hati dengan parasit-parasit ni. Dengarlah sendiri ucapan-ucapan, saya malas nak bercakap, malas nak sebut seorang-seorang. They are the parasit. Bagi mereka kalau tak dapat, biarlah UMNO itu diharamkan. Ini tak betul saudara. Ini tak betul. Kerana tak dapat menguasai ahli parlimen sebab dah ramai sekali tak jawatan. Sekarang ni mereka terkapai-kapai. Saya cakap terus terang, pimpinan yang berada di anjung kuasa sekarang ni tidur tak lena. Tunggu masa saja. Tetapi bila nak buat dia pemilihan, kenapa dia tak anjak sampai September? Dan saya bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Speaker Datuk Azalina Osman. Dia kata kenapa mesti pada musim selepas perasmian
Parlimen yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Pertuan Agong. Sepatutnya keabsahan Perdana Menteri itu dibuat lebih awal. Buatlah sekarang. Kita masih ada lagi 1 hari lagi yang boleh bersidang. Kalau tak boleh buat persidangan di Dewan Rakyat, buatlah dekat bilik di pejabat speaker. Kemudian letaklah wakil-wakil daripada ketua whip parti-parti itu nak tengok. Okey, kira. Dan kalau untuk melihat keabsahannya, selepas keabsahan itu diselesaikan, barulah kita buka Dewan Rakyat ini, kita jemput Duli Yang Maha Pertuan Agong untuk membuka merasmikan persidangan Dewan Rakyat. Ini kerana saudara, apabila persidangan Dewan Rakyat dibuka, kita masih ada lagi Perdana Menteri yang diragui keabsahannya. Dan baginda akan menzahirkan dalam titah ucapan baginda. Seringkali orang mempertikaikan titah ucapan itu dibuat oleh pejabat Menteri Jabatan Perdana Menteri. Jadi titah tuanku nanti bagaimana nak dibahaskan? Kerana dalam susul atur di Parlimen, usai saja baginda bertitah, besoknya bermulalah perbahasan titah ucapan. Setiap ahli dewan akan menzahirkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Lepas itu apa saja yang diungkapkan oleh Duli Yang Maha Mulia itu akan disantuni, akan dibahaskan. Apabila tuanku membicarakan soal ekonomi, maka titah tuanku, ekonomi kita begini-begini, kita ahli Parlimen menyokong. Itulah keadaan di Parlimen. Tetapi kalaulah Perdana Menteri itu masih lagi dan diragui keabsahannya, dan bila selepas itu ada pengundian, Perdana Menteri kalah pula, macam mana? Sebab itu pandangan daripada Dato' Azalina Osman benar. Wujudkan dulu pemilihan untuk pemilihan jawatan Perdana Menteri ini, kemudian baru kita buka Parlimen lebih awal. Jadi dalam keadaan sekarang, saya melihat juga, dia kata suara anak muda mengantau kita. Kami marahin ni, dia kata memanglah kami tak adalah kuatlah persijilan dan sebagainya, tapi jangan lupa, jangan cuba menentang arus dengan kami. Kerana kami adalah suara akar umbi. Ini cakap anak-anak muda, mereka marah sebenarnya. Anak muda sekarang ni sudah bosan dengan percaturan politik yang ada sekarang ni. Saya nak santun satu lagi. Ini tulisan ini. Saya akan melihat sahabat saya seolah berpihak pada parti keadilan. Tidak. Saya tengok apa kenyataan daripada Nurul Izzah Anwar ni ada kebenarannya. Kata Nurul, dalam Dewan Rakyat hari ini ada 3 blok. Ada 3 blok. Itu blok kerajaan, blok bebas dan blok pembangkang. Satu kerajaan, satu pihak pembangkang dan satu pihak berkecuali bebas. Jadi untuk memastikan suasana ni apa semua tu, maka perlu ada kerjasama antara blok kerajaan ataupun dengan bebas ataupun blok kerajaan dengan pembangkang. Mesti ada jalinan baru menyelesaikan masalah dan dicari upaya untuk mencari seorang pemimpin menggantikan pimpinan yang sedia ada. Dan beliau sendiri, Nurul tidak sendiri mengatakan, mesti lantik Datuk Anwar Ibrahim. Tidak. Dia kata tidak ada gunanya calon yang cadang atau lantik kelak menerusi negara terpalit dengan pelbagai masalah yang boleh mencemarkan imej pentadbiran negara. Dia carilah seorang pemimpin yang mempunyai integriti, yang mempunyai moral dan mempunyai wibawa untuk membawa negara ini ke tahap yang lebih baik. Ini impian. Saya melihat Nurul sebagai warisan anak muda. Saya melihat beliau begitu bukan sebagai parti PKR, tidak, bukan sebagai parti keadilan, tetapi beliau sebagai pemikiran anak muda yang mahu, mereka inilah warisan untuk mentadbir negara. Kita ni dah tua, saudara. Kita ni dah cukup masanya, sepatutnya kita bermain dengan cucu saja. Saya sebab itu dapatlah kawan-kawan dia telefon hantar kat saya, dia kata, "Tok, nak buat apa, buang masa je," dia kata, "main dengan cucu je lah." Bukan. Saya merasakan saya terpanggil untuk memberi pencerahan ini supaya rakyat dapat gambaran sebenarnya bagaimana keadaan negara kita sekarang ini. Teruk. Saudara, jangan nafikan. Dan kita memerlukan kepimpinan. Betul, kita ada negara. Banyak orang bertanya dengan saya. Dia kata, okey, kalau kerajaan Tan Sri Muhyiddin ditumbang, apa jadi? Tak ada masalah. Show must go on. Sebab kita ada kaki tangan kerajaan. Kita mempunyai KSU, KSN, barisan-barisan pelaksana. Cuma yang tak adanya adalah orang yang mentadbir sebagai number one untuk membuat keputusan. Tunggulah bila ada pimpinan baru, naik menteri baru, barulah dasar. Masalah kita sekarang ni, hingga saat ini saya berkali-kali bercakap. Ini tidak disantuni sampai hari ini. Negara kita satu negara yang tidak ada hala tuju. Dan kita tidak ada direct policy. Kita tidak mempunyai polisi
luar negara. We don't have a foreign policy. Kita tidak mempunyai a policy ekonomi. We don't have a economic policy. Kita tidak mempunyai polisi ketenteraan. Kita tidak mempunyai polisi dalam negeri. Polisi itu penting. Hari ini sampai hari ini pimpinan Tan Sri Muhyiddin tidak mewujudkan what is our foreign policy, what is our economic policy. Sedangkan negara luar dah jelas. Sebab itu pelabur-pelabur berlumba-lumba pergi ke Indonesia sebab dia punya foreign policy dia itu jelas. Dia punya economic polisinya jelas. Dia punya political polisinya jelas. Kita tidak jelas. Kabur sekabur-kaburnya. Siapa nak datang? Dalam keadaan yang tidak menentu. Pimpinan yang begitu, begini dan sebagainya. Yang tidak menentu. Who want to come to invest in our country? Siapa nak datang melabur? Bila pelabur tak datang, tentulah ekonomi kita teruk. Hari ini kedudukan ekonomi teruk seteruk-teruknya. Jadi saya berharap pimpinan di anjung kuasa sedarlah. Ingatlah bahawa anda mempunyai tanggungjawab bukan hanya kepada negara, pada generasi masa depan. Janganlah kita letakkan generasi kita di masa akan datang ini dalam keadaan yang terumbang-ambing. Negara memerlukan seorang pemimpin yang benar-benar dapat memacu ekonomi sebaik mungkin. Saya nak bercakap lebih, kita mengatakan kabarnya. Melingkut siapa yang saya dengar, hari ini memanglah hari Minggu tak ada apa banyak cerita. Kabarnya besok atau lusa mungkin ada kejutan lagi. Apakah kita harus terus berada dalam kejutan demi kejutan sedangkan rakyat terus terhimpit dengan penuh kepedihan? Saya mengharapkan supaya ada sinar sesuatu yang dapat dicetuskan oleh pimpinan masa depan. Jadi saudara, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berehat. Dan besok tak tahu yang mana bekerja kerajaan teruskanlah. Yang mana nak pergi ke EPF, Kumpulan Wanita Kerja, berurusanlah dengan urusan anda. Tapi yang tak ada kerja tu, sama-samalah kita duduk meneguk secangkir kopi yang tak tahu ada tak ada gula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.